Okay, semalam masa packing nak balik hujan, jadi kemah agak basah, so tak sempat nak keringkan dan packing betul-betul lah. So sekarang saya nak cuci balik, nak biar dia kering betul-betul, dan saya nak share sikit pasal condensation. Okay, oleh kerana sekarang ni musim hujan, jadi memang kebarang sekalian kemah basah masa camping tu memang tinggi lah. Jadinya kalau nak balik tu, kalau kemah tak sempat kering, so bila balik kita kena bersihkan balik, kita kena kasih kering, baru kita simpan elok-elok dalam beg. Okay, sebelum ni saya pernah share cara-cara nak bersih kemah dan juga cara-cara penjagaan kemah lah. Korang boleh tengok link ke atas ataupun dekat description. Okay, semalam memang nak cepat, so just gulung-gulung macam ni lah. So sekarang saya kena buka balik, dirikan kemah ni, so baru boleh mudahlah untuk kita basuh dan keringkan semula. Okay, saya punya kemah base M ni dah siap pasang. Okay, so setelah beberapa kali guna, so saya baru tahulah apa sebenarnya masalah pada base M ni. Sebab sebelum ni ramai orang tanya pasal base M ni, dia punya waterproof dia okey ke tak. Tapi pada saya, isu utama dia bukan waterproof, tapi dia punya condensation. Okay, kalau korang tak tahu apa tu condensation, okay, korang boleh tengok video ni sampai habis. Okay, nanti saya share lah apa yang saya tahu pasal condensation, apa penyebab dia, dan juga cara-cara lah nak kurangkan dia. Sebab condensation ni sebenarnya tak boleh tak ada langsung, tapi ada cara lah kita boleh kurangkan condensation ni. Okay, base M ni dari segi waterproof sebenarnya tak perlu risau, sebab waterproof PU apa tu, level dia tu dah memadai lah kalau setakat hujan yang renyai dan tak terlalu lama, tak ada masalah lah. So kalau kita camping di hujung tahun, yang selalunya hujan dia akan berpanjangan, so lebih baik kita kena pasang tie sheet yang besar lah kat atas. So kita nak mengelakkan lah daripada kebocoran berlaku. So far pada saya tak ada masalah lah, just case je kita nak elakkan betul camping. Okay, so bila saya siram macam ni, kalau hujan lebat, so air tu memang tak melekat, dia akan mengalir terus lah. Contoh macam ni lah. Okay, tadi saya dah siram dari luar, dalam dia masih kering, memang air tak masuk dalam lah. So bagi yang risau pasal waterproof tu, pada saya base M ni okey. Okay, so untuk hujan yang light-light, hujan renyai-renyai tu tak ada masalah lah kalau dia tak berterusan. Okay, condensation ni dalam bahasa Malaysia dia adalah pemeluapan. Okay, so benda ni adalah wap-wap air yang ada dekat dalam kemah kita ni. So biasa kalau kita camping kan, terutamanya bila musim hujan lah, ataupun kita camping dekat tempat-tempat yang sejuk seperti Cameron Highland ke ataupun Jada Baik, okay, waktu malam dia akan berlaku pemeluapan. Maksudnya kemah kita ni dia akan berpeluh lah. So dia akan ada wap-wap air kat dalam kemah. So kalau korang perasan kenapa kemah kita basah kat dalam, itu sebenarnya adalah condensation ataupun pemeluapan lah. So walaupun kita dah guna fly sheet kan, walaupun kemah kita katanya waterproof, tapi still lagi dekat dalam ni dia akan basah. Contohnya macam ni lah, saya dah lap, dia basah.
So semalam memang sepanjang hari hujan, jadi tak sempat nak kasih dia kering. So terpaksa pack. So hari ni saya kena buka balik dan nak kasih dia kering lah kat dalam ni. Sebab kalau kita biar, nanti kemah kita akan rosak. So waterproof coating dia ni akan rosak. So tak bagus lah untuk long term usage kemah kita. Ok, untuk base M ni pada saya dia punya condensation dia agak teruk jugalah. Dia sebenarnya bergantung pada tempat yang kita camping juga. Kalau lagi satu, sebab sekarang kan musim hujan, jadi bila udara lebih sejuk, dia akan lebih banyak lah dia punya condensation tu. Ok, macam base M ni, sebab apa dia agak teruk dia punya condensation? Sebab base M ni dia jenis one layer. Jadinya bila one layer, memang kita akan nampak ketara lah dia punya condensation tu. Contohnya bila kalau kemah tu 2 layer, so biasanya condensation tu kita akan nampak dekat layer yang luar. Biasanya yang kalau inner tent yang ada kemah mesh yang bahagian dalam tu, dia takkan ada condensation kat situ. Jaranglah berlaku kat situ. Ok, lagi satu sebab utama yang base M ni dia punya condensation dia agak teruk adalah sebab bila kita tutup semua pintu ni, maksudnya kita tutup rapat kan, kira dia punya pintu besar ni kita tutup, so yang pintu yang kecil, tingkat kecil ni semua kita tutup. So memang akan terjadi condensation yang lebih teruk lah. So ok, bila kita camping tempat yang hujan, so nak tak nak ataupun tempat yang sejuk, kita akan tutup dengan banyak lah dia punya tingkap-tingkap dia ni. So sebab itulah terjadinya condensation yang teruk pada base M ni. Dan asalnya base M ni pun dicipta bukanlah untuk sebagai kemah sebenarnya, sebagai shelter je. So that's why dia punya ventilation yang permanent. Biasanya kalau kat kemah-kemah, dia akan ada satu lubang udara ke atas kan. So base M ni dia tak ada, sebab sebenarnya base M ni adalah shelter. Tapi kat Malaysia ni ramai gunakan base M ni sebagai tent, sebab saiz dia yang besar dan selesa lah untuk camping. Ok, sebenarnya mana-mana kemah pun dalam dunia ni memang condensation ni akan berlaku lah. So yang boleh kita buat adalah kita nak kurangkan dia lah tahap condensation tu, sama ada dia jadi teruk ataupun dia jadi kurang. Ok, so nak 100% tak ada condensation tu memang tak boleh lah. So jom saya share sikit apa yang saya tahu cara untuk kurangkan condensation dalam kemah. Ok, yang pertama, pemilihan tapak pun penting. Sebenarnya kalau boleh jangan pilih tapak yang berhampiran sangat dengan sungai lah, dengan tempat-tempat yang basah, tempat-tempat yang lembab. So benda tu dia akan membuatkan condensation tu lagi mudah berlaku lah. Ok, seterusnya penggunaan ground sheet pun sangat penting lah untuk mengurangkan condensation berlaku dalam kemah kita. Ok, sebab terutamanya kalau kita pacak atas rumput, sebab bila kita pacak atas rumput, udara tu lebih lembab lah, sebab ada keluar oksigen daripada rumput-rumput kan. So bila kita letak ground sheet, benda tu dia akan menghalang sedikit lah. So selain daripada mengelakkan kemah daripada kotor, daripada senang terkoyak, sebenarnya ground sheet juga penting untuk mengurangkan condensation. Ok, seterusnya dalam kemah kalau boleh kita buka sedikit ruang supaya udara boleh keluar masuk. Ok, seberapa banyak yang boleh lah. Kalau kadang-kadang orang tak suka buka banyak sangat kan, jadi buka sikit. So benda ni dia akan mengurangkan juga condensation supaya udara dia boleh keluar masuk. Maksudnya udara panas tu dia akan keluar dan dia tak terperangkap dalam kemah lah. Ok, so macam base M ni, oleh kerana kalau kita buka semua tingkap ni, dia akan memang open lah. So that's why pentingnya pasang fly sheet dekat atas, so kita boleh cover in case kalau hujan, walaupun kita buka tingkap ni, air tak akan masuk lah, air hujan tak akan masuk. Itu pentingnya fly sheet kalau kita guna base M ni lah. Ok, lagi kurangkan benda-benda yang basah seperti baju ke towel yang basah, kita jangan letak dalam kemah lah. So
Itu pun salah satu punca condensation, sebab bila towel basah ataupun ada baju basah atau apa-apa je lah benda yang basah, dia akan proses pengeluapan tu ataupun condensation tu dia akan lebih banyak berlaku lah. So benda yang basah-basah ni lebih baik kita sidai dekat luar lah, seperti towel. Okay, so far tu je lah tips-tips yang saya tahulah cara untuk kurangkan condensation ni. So kalau korang ada cara-cara lain ataupun tips lain, so korang boleh share dekat ruangan komen supaya para campers yang lain pun tahu juga. So condensation ni bukanlah masalah yang besar sangat sebenarnya. So bila kalau korang bangun pagi, lepas tu tiba-tiba dinding kemah korang ni macam basah, so sebenarnya tak perlu risau. Sebab bila siang, bila hari makin panas, benda tu condensation tu dia akan hilang sendiri lah. So as long benda tu dia tak menitik pun tak ada masalah lah. So dia akan berpeluh kat dinding tent je. So condensation ni adalah benda yang normal lah sebenarnya kalau kita pergi camping, especially macam kita rakyat Malaysia yang dekat negara kita kan dia punya tahap kelembapan dia adalah tinggi. So memang senang berlaku lah condensation ni. Okay, lagi-lagi kalau sekarang kita camping masa musim hujan, memang setiap malam udara lebih sejuk. So bila haba dari badan kita dia react dengan udara sejuk ni, so dia akan membanyakkan lagi lah condensation ni. Okay, itu je lah sedikit perkongsian mengenai condensation daripada saya. So far ni semua adalah berdasarkan dari pengalaman sendiri. Kalau korang ada tips ataupun cara lain ataupun apa-apalah sharing mengenai condensation ni, korang boleh share dekat description. So lepas ni bila camping, kalau korang ada air dalam kemah korang, so tak perlu panik lah. So memang condensation ni adalah normal, memang akan berlaku. So sama ada ia teruk ataupun kurang je. Okay, itu sajalah video untuk kali ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, okay, korang boleh share video ni. Lepas tu jangan lupa tekan like dan juga tekan subscribe. Okay, terima kasih kerana sentiasa menyokong Michael Legend ni. Assalamualaikum.